Hadis yang ke-8, muka surat 10. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yanzuru ila ajsamikum walakin ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada tubuh badanmu, tidak pula pada paras rupamu, tetapi melihat kepada niat dan keikhlasan dalam hatimu. Ada kekurangan sedikit pada terjemahan hadis ni, kena tambah tulisan, kena tulis sikit tambah. Saya baca balik dekat ayat ujung sekali tu, tetapi melihat kepada niat, buang perkataan dan. Jadi ayat dia jadi tetapi melihat kepada niat keikhlasan dalam hatimu dan amalanmu, tambah kat ujung. Sebab dia kata sini ila qulubikum wa a'malikum. Sekali lagi, tetapi melihat kepada niat keikhlasan dalam hatimu dan amalan-amalanmu. Dalam terjemahan ni dia tak ada perkataan amalan. Sebab nanti orang salah faham makna hadis ni. Boleh? Jelas kan? Makna jadi sekarang ni tetapi melihat kepada niat keikhlasan dalam hati dan amalanmu. Bila amalan tu fahamlah, hati dalam, amalan di luar. Nanti kita katakan. Sekali lagi kita baca makna, sesungguhnya Allah, itu sebut Subhanahu wa ta'ala lah. Kok jadi dalam ada satu majlis rasmi, dalam satu majlis rasmi ada orang tu dia berucap, dalam majlis rasmi dia baca teks ucapan kan, majlis rasmi, kita bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kalau jahil pun janganlah bagi nampak sangat. Jadi bukan baca Allah SWT, baca Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak melihat kepada tubuh badan, tidak pula melihat rupa paras, tetapi melihat pada niat keikhlasan dalam hati dan amalan-amalan. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama gelaran. Kisahnya sangat masyhur. Dia ni suka main dengan anak kucing. Dia bahasa Arab hirrah. Hirrah maksudnya kucing. Hirrah kucing. Hurairah anak kucing, anak kucing. Dia memang wazan dia gitu. Hirrah kucing, Hurairah anak kucing. Kalau bahrun laut, buhairun tasik, dia kaedah dia gitu. Kitabun kitab, kutaibun buku kecil. Kutaib dia kaedah kitab buku, kutaib buku kecil. Bahrun laut, buhair tasik, laut yang kecil lah. Hirrun kucing, Hurairah anak kucing. Dia memang fu'ailun. Tak apalah, itu kaedah bahasa Arab. Jadi dia ni suka main kucing, sehingga kucing masuk dalam lengan-lengan baju jubah dia ni. Orang Arab dulu jubah besar, dia main anak kucing masuk ni. Jadi satu hari Rasulullah tengok kat dia ni ada bergerak dalam lengan baju dia. Rasulullah tanya, apa tu? Anak kucing lah Rasulullah, anak kucing. Rasulullah kata, anta Abu Hurairah, kamu bapak anak kucing.
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini apa kita boleh faham? Salah satu sunnah Nabi, Nabi suka, bukan Nabi suka pada kucing, Nabi suka gelarkan sahabat, tapi dengan gelaran yang kawan tu suka. Kita gelar juga yang orang marah. Lagi orang marah, lagi semangat kita nak gelarkan dia. Gelar apa? Ikutlah gelar apa pun. Tokai lembu ke, tokai cincin ke, tokai handbag ke, ikutlah. Tapi maksud sekarang, kalau Nabi Muhammad, dia suka gelarkan gelaran yang orang suka. Sehingga Abu Hurairah ni seronoknya dengan gelaran yang Nabi beri. Sejak daripada hari itu, dia dah tak guna langsung nama sebenar dia. Dan dalam riwayat menyebut sehingga dia lupa nama sebenar dia. Dan dalam ilmu hadis, ulama hadis jadi khilaf siapakah nama sebenar Abu Hurairah. Ada 35 pandangan ulama. Ulama khilaf, ulama ni kata nama dia begini, ulama ni kata nama dia ni, ulama ni kata ni, sampai 35, 35 ra'yan. Ada 35 khilaf ulama nama sebenar Abu Hurairah. Sebab apa khilaf? Sebab tuan dia sendiri pun lupa nama sebenar. Sebab apa lupa? Kerana gembiranya dengan gelaran yang Nabi beri. Jadi boleh tak nak gelar kat orang? Boleh, dengan gelaran yang orang tu suka. Kita terbalik. Cuma dalam banyak-banyak 35 pendapat ini, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, ini ulama yang syarah kitab Sahih Bukhari, nama kitab dia Fathul Bari, nama kitab. Jadi Ibn Hajar kata, kenapa senyum ni? Jadi Ibn Hajar kata paling sahih dalam 35 nama ni, nama Abu Hurairah yang sebenar ialah Abdurrahman bin Sakhrin. Tak apalah, dia ni asalnya orang Yaman, Abu Hurairah, dari kabilah Ad-Daus. Jadi dia meriwayatkan hadis ni. Banyaklah kisah tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah ni seorang yang masuk Islam lewat. Dia masuk Islam lewat masa perang Khaybar, baru dia masuk Islam lewat. Mana dia tak sempat perang Badar, dia tak sempat perang Uhud, dia masuk Islam lewat. Tetapi dia ni sangat bersungguh, dia ikut Nabi ke mana-mana Nabi pergi. Dia adalah sahabat di kalangan ahli sufah. Apa maksud ahli sufah? Geng-geng miskin-miskin ni. Dia orang miskin, Abu Hurairah, yang dia masuk Islam lewat, tapi dia ikut ke mana-mana Nabi pergi. Dan dia antara orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih 1000 hadis. Walaupun dia ni miskin, walaupun dia lewat masuk Islam, tapi dia dapat ilmu banyak sebab full time ikut Nabi. Jadi dia meriwayatkan banyak hadis. Orang Syiah banyak condemn Abu Hurairah. Sebab apa orang Syiah condemn Abu Hurairah? Bila dia serang kepribadian Abu Hurairah, bermakna banyak hadis-hadis yang terpaksa tolak. Kan Abu Hurairah riwayat banyak hadis. Jadi orang Syiah ni dia kutuk Abu Hurairah, kata macam mana boleh riwayat 1000 lebih sedangkan lewat masuk Islam. Tapi kawan tu walaupun lewat masuk Islam, tapi dia bersungguh mengaji. Mungkin ada di kalangan kita baru start nak belajar agama, umur 30 baru nak belajar. Ada orang umur 40 baru nak belajar, tapi dah dia rajin belajar. Maka tak mustahil dia boleh menjangkaui orang yang belajar dari umur 20. Ya, sebab Abu Hurairah ni seorang yang bersungguh. Dia riwayat hadis, sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada tubuh badanmu, tidak pula pada rupa parasmu, tetapi melihat pada niat dan amalan. Apa maksud ni? Allah tidak melihat pada luaran, pada tubuh badan, pada rupa, tetapi Allah melihat kepada keikhlasan dan amalan. Hadis ni banyak sangat orang salah guna. Dia kata, Ustaz, saya macam ni pun, saya tak tutup aurat pun, saya seksi pun, pakai skirt pun, saya ni hati baik. Sebab apa? Allah tak lihat luaran, Allah tak lihat lupa paras. Tapi awak salah faham. Kita kena jawab balik kat dia. Sebab orang-orang macam ni siap dia berhujah dengan hadis ni. Dia kata tutup aurat, dia kata saya walaupun tak tutup aurat, hati baik, Allah tak lihat luaran.
Allah tak lihat lupa parah. Dah Allah lihat apa? Tanya dia balik. Dia jawab, Allah lihat hati. Kita kena bagi tahu dia balik, awak baca hadis tak habis. Hadis ni kata Allah melihat hati dan amalan. Termasuk dalam amalan ialah menutup aurat. Biar jelas gitu. Kadang orang memang ramai berhujah dengan hadis ni, kan? Dia kata saya ni, walaupun mulut saya teruk, walaupun mulut saya suka maki hamun, suka mencarut, walaupun mulut saya suka maki hamun orang, tapi hati saya baik. Hati baik boh ya. Hati saya baik. Saya ni walaupun awak nampak macam ni, hati baik, kan? Ya, betul. Nabi kata Allah tak lihat luaran. Dengan maksud apa sebenarnya? Dengan maksud adanya orang yang dia ni terlalu jaga luaran, tapi hati dia sebenarnya tak ikhlas. Di situlah tujuan hadis ni disebut. Awak pakai bagus dah, pakaian awak bagus dah, pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah, nampak tutup aurat dah, tapi dalam hati awak nak suruh orang kata awak ni baik, nak suruh awak kata awak ni orang yang kuat iman dia. Di situlah gunanya hadis ni, bahawa Allah tidak melihat tubuh badan luaran, Allah melihat hati dan amalan. Bila nak guna hadis ni? Kepada orang yang mementingkan luaran tapi dalam hati dia ada niat lain. Itu dia. Yang salah guna tadi, dia nak bela diri dia. Oh, banyak macam ni. Bila orang nasihat dia jawab balik, jangan nak nasihat lah, kubur lain-lain. Jangan nak nasihat lah, jaga tepi kain orang je. Islam tak suruh jaga tepi kain. Ya, Islam suruh jaga tepi kain. Nasihat ni jaga tepi kain lah, jangan masuk dalam kain dah. Nasihat, ya, nasihat. Masalah yang orang banyak sekarang ni, dia pergi semayang. Kadang-kadang kita jumpa, saya pernah terserempak, kita hairan rasa. Singgah RNR, bagus dia semayang, jamak kosor pergi semayang. Keluar, dia tak pakai tudung pun, pakai seksi. Dia singgah semayang. Bila ada orang tegur, dia kata, Allah tak tengok luaran tau, Allah tengok ni hati. Dia baca hadis selalu tak habis. Ingat, sekali lagi saya nak ulang di sini, kita nak highlight kat Facebook ke, nak highlight dengan kawan-kawan ke, bagi tahu ramainya orang yang silap guna hadis kerana baca tak habis. Allah tak lihat luaran dan pakaian, Allah lihat hati, baca tak habis. Patutnya kata Allah melihat hati dan amalan. Jadi okey, dah habis macam mana? Kalau kita tengok orang tu, dia ni nampak rajin sembahyang sunat, dia ni rajin datang masjid, maka kaedahnya ialah kita kena menghukum dengan yang zahir. Kita menghukum orang dengan zahir. Wallahu yatawallas sarair. Perkara rahsia dalam hati itu kerja Allah. Kita tak mampu nak belah hati orang. Kita nak kata, dia tu main sunat tak ikhlas, dia tu datang kuliah tu bukan ikhlas sangat datang kuliah sebab ada jamuan. Mana kita tahu? Kita tak boleh nak belah hati manusia, itu serah pada Allah. Tapi amalan zahir itu adalah tanda-tanda keikhlasan. Dia panggil amarat zanniyah. Amalan itu adalah tanda-tanda, bukan dalil qat'iyah. Bukan kita kata confirm dia tu ikhlas, confirm amalannya diterima oleh Allah, kita tak tahu. Tapi orang yang buat baik, kita pun sangka baik. Jelas. Bila hadis ni digunakan bila ada orang yang sangat mementingkan luaran. Dah habis kalau macam tu ustaz, kita tak payahlah pentingkan luaran, kita pakai selekeh je. Saya nanti nak pakai jubah, nak pakai kopiah, tak payahlah pentingkan, saya buat lebih kurang je lah. Tak juga. Ataupun ada pula orang datang tanya Nabi Rasulullah, kalau saya pakai cantik-cantik, saya pakai kemas, pakaian yang baik, adakah itu termasuk nak tunjuk-tunjuk luaran? Tidak, itu termasuk dalam bersyukur dengan nikmat Allah. Bersyukur Allah Ta'ala beri rezeki, boleh beli baju, tak beli pun ada orang bagi hadiah jubah balik dari Mekah.
Ni pakai baju hadiah ni apa balik Mekah bagi hadiah. Nah, macam dia tahu-tahu je saya. Moga-moga cepat dapat jodoh insya-Allah. Jadi jadi itu bukan kita menunjuk. Itu tanda kita bersyukur di atas rezeki Allah. Kecuali dia ni pakai elok-elok tapi niat dia supaya orang nampak aku ni ustaz. Supaya orang nampak aku ni bagus, pakai jubah, pakai kopiah. Di situ apply hadis ini. Kita pakai. Allah tidak melihat luaran, Allah melihat hati dan amalan kamu. Jadi begitu juga kita pada hari ini. Kita jaga luaran kerana jaga luaran adalah tanda iman kita bagus. Orang yang iman dia bagus, dia akan buktikan pada luaran dia, tutup aurat, pakai bersih, pakai yang terbaik untuk menghadap Allah. Nak jumpa bos, nak pergi interview pakai macam mana? Kan, nak pergi interview, nak jumpa bos, maka nak menghadap Allah, biarlah kita pun buat proper. Adakah kerana pentingkan luaran? Tak, kita pentingkan hati. Tapi luaran adalah tanda kesungguhan kita. Jelas